Okey. Baik. So sekarang kita tengok pada bab 4. Bab 4 iaitu bab percukaian. Masih lagi dalam konteks matematik pengguna. Cuma sekarang ni kita akan membincangkan berkaitan dengan percukaian. Kita akan melihat kepada percukaian. So kita akan melihat kepada kepentingan percukaian. Okey, so itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia punya kepentingan matlamat percukaian ini? Okey, kenapa cukai ini perlu ada di dalam sistem ekonomi sesebuah negara, and then daripada situ kita akan melihat kesan dia pula. Kesan kalau kita tidak membayar cukai, apakah hukuman yang akan dikenakan kepada kita? Okey. So di situ kita kena faham. Yang pertama, tengok contoh dalam kes ini. Okey, dalam konteks gambar ini dia kata kerajaan memperuntukkan dana untuk menyediakan infrastruktur. Okey, infrastruktur asas seperti membina hospital yang memberi perkhidmatan kesihatan. So dari manakah dana tersebut diperoleh? Kawan ni jawab, antaranya ialah menerusi cukai. So bagaimana kerajaan sesebuah negara mendapatkan dana ataupun pendapatan pendapatan bagi sesebuah negara. Pendapatan untuk sesebuah negara. Daripada mana mereka dapat? Daripada salah satunya daripada hasil bumi. Ni kalau kita tengok contoh menerusi pertanian. Yang kedua daripada industri. Industri contohnya industri pembuatan. So industri pembuatan sama ada daripada pembinaan kenderaan, pembinaan bangunan, dan sebagainya lah. Kemudian import export dan antara yang lainnya juga adalah menerusi sistem percukaian itu sendiri. So dana-dana ini adalah diperlukan. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk membangunkan negara. So nak membangunkan negara, kita perlukan dana. Nak bina bangunan, nak bina sekolah, nak bina hospital, semua itu perlukan apa? Perlukan duit. Duit itu daripada mana nak datangnya? Maka di situlah perlu kepada hasil bumi, industri dan sebagainya tadi, termasuklah cukai. So cukai ini adalah sangat penting. Dan kalau kita tengok, cukai ini memang sangat membantu sesebuah negara untuk pulihkan ekonomi mereka dalam kadar yang segera. Contoh yang paling dekat, macam sekarang ni kita sedang menghadapi isu COVID-19. So bila kata hadapi isu COVID-19, kerajaan akan membelanjakan wang untuk yang pertama contohnya memberi bantuan sara hidup BHH kepada kita kan, kepada golongan B40, M40, T20. Semua orang dapat. Pemandu teksi dapat imbuhan, nelayan dapat imbuhan. So daripada mana duit tu datang? Salah satunya daripada cukai lah. Kemudian nak bina sekolah yang mempunyai infrastruktur yang cukup. Ada kelasnya, ada makmal komputernya, ada padangnya, ada taman sainsnya dan sebagainya, makmal. Semua itu perlukan duit. So salah satunya menerusi sistem cukai tadi. So bila ada duit, maka kita boleh jalankan kebajikan, iaitu menerusi infrastruktur, wan bantuan dan sebagainya. Seterusnya kita tengok dengan lebih jelas. Di sini dia tulis apakah tujuan percukaian. Percukaian merupakan satu proses hasil wan yang dikumpul daripada kita, sama ada secara individu ataupun daripada syarikat. So tengok sini. Rakyat ni merujuk kepada dua. Satu, kita individu. Yang kedua, menerusi syarikat. Syarikat-syarikat ataupun badan-badan yang menjana kewangan, yang mengauk keuntungan. So mereka akan dikenakan cukai. Dikenakan cukai, maka kita perlu bayar cukai. So cukai ini akan diurus tadbir oleh kerajaan. So badan kerajaan ini merujuk kepada badan-badan yang tertentu. So badan yang mengurus kita punya, macam contoh negara kita Malaysia, diurus oleh siapa? Diurus oleh LHDN. Siapa LHDN ni? Iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri. Antaranya yang selainnya kita ada Jabatan Kastam. Ni dua entiti ini merupakan entiti yang paling utama.
Okey, yang paling utama dalam mengurus tadbir sistem mengurus tadbir dana yang berkaitan dengan cukai. Okey, so selepas mereka dah dapat, maka dana ini akan dikembalikan kepada negara. Jadi caranya macam mana? Okey, bila kita punya kerajaan dapat. Okey, kerajaan dapat duit ini. Okey, kerajaan dapat duit ini, maka dia akan belanjakan kepada siapa? Kepada negara kembali, iaitu untuk tujuan pembangunan. Sama ada pembangunan itu adalah bersifat pembangunan individu ataupun pembangunan itu bersifat masyarakat ataupun pembangunan itu bersifat infrastruktur. Okey, setiap satu itu akan ada aspek-aspek yang tertentulah. Okey, kita tengok kepada yang berikutnya. Okey, ini aktiviti lah sikit. Yang ni kita tengok. Tujuan percukaian dengan lebih lanjut. Okey, cukai. Yang pertama sebagai sumber pendapatan kerajaan. Tujuan dia apa? Nak bayar gaji YB tu kan. Okey, nak bayar pembiayaan projek-projek pembangunan negara. Contohnya nak bina jalan raya. Okey, nak turap jalan raya. Daripada mana duit tu dapat? Daripada cukai. Salah satunya untuk mengagih semua ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak bantuan yang disediakan kepada golongan B40. Okey, kenapa? Sebab nak beri keseimbangan supaya tidak berlaku jurang ekonomi yang besar di antara golongan T20 dengan golongan B40. Okey, orang yang pendapatan ratus-ratus ribu, puluh ribu, okey, maka mereka yang pendapatan bawah daripada 3,000 tidak akan rasa terpinggir daripada kumpulan masyarakat yang berpendapatan 10,000, 200,000, okey, dan sebagainya. Okey, yang kedua sebagai alat untuk melaksanakan polisi kerajaan. Okey, so nak melaksanakan polisi contohnya sebagai pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa diwujudkan untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Okey, dalam konteks percukaian nanti kita akan belajar juga apa yang dinamakan sebagai pelepasan cukai. Dan kita akan belajar juga pengecualian cukai. Okey, tujuan-tujuan ini adalah untuk kita melaksanakan polisi. Contohnya nak bagi tahu kat situ anak perlu bantu ibu bapa dalam membiayai kos rawatan. So kerajaan perkenalkan pelepasan cukai. Maknanya dia tak perlu bayar cukai untuk kos yang sekian-sekian. Okey, kenapa? Sebab dia dah bantu ibu dan bapa dia untuk membiayai kos rawatan. Yang ketiga, okey, sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Okey, yang ini di bawah custom. Okey, kalau kita tengok kan ada barangan seluduk. Okey, bagaimana pihak custom nak mengawal selia benda-benda ni? Okey, apabila ada cukai, okey, maknanya kita boleh tahu berapakah kos, berapakah item okey yang diimport masuk ke dalam negara dan apakah yang ekspor keluar daripada negara. Okey, so setiap satu ni akan ada dia punya imbal balik. Okey, kawalan penjualan barangan ataupun perkhidmatan. Kemudian kita ada juga macam contoh KFC, McDonald yang ada syarikat-syarikat ini yang mengenakan cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, so sama juga nak kawal supaya tidak berlaku ketirisan dalam perbelanjaan. Okey, sebab kadang-kadang ada syarikat dia pendapatan besar tapi dia tidak membayar cukai yang menyebabkan berlakunya ketirisan dalam pendapatan negara. Kemudian sebagai alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Macam situasi yang hari inilah. Kalau kita tengok dalam situasi COVID hari ini, okey, makna kata kerajaan perlukan dana daripada siapa? Daripada kita lah nak bantu pulihkan balik ekonomi negara yang bukan kita sahaja. Seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama. Ekonomi dunia sedang merosot. Jadi nak pulihkan tu macam mana? Mereka perlukan sumber kewangan yang kukuh. Okey, kalau tengok dulu kita ada pelaksanaan GST. Itu pun salah satu sistem cukai yang pernah diwujudkan di negara kita. Sebelum GST kita ada SST. Okey, yang diamalkan sejak sekian lama. Lepas tu kita beralih kepada GST. Sekarang kita sedang berada dalam fasa SST kembali. Okey, cuma dengan pemurnian yang baharu. Okey. Ini bahagian ni, topik ini kita kena banyak membaca untuk faham dia punya apakah dia punya tujuan.
And then kita nak lihat ke mana ni, ke manakah daripada duit-duit yang dikumpulkan tadi daripada individu, daripada syarikat, okey, ke mana perginya duit-duit ni. Okey, satu, kepada pendidikan. Kita kat sekolah hari ni kan antara golongan yang paling banyak menerima wang bantuan RM100 yang akan diagihkan nanti. Okey, sama juga. Daripada mana datangnya? Daripada cukai. Mak ayah kita bayar cukai, so kita akan dapat kembali dalam bentuk itu. Yang kedua, pembinaan bangunan sekolah dan sebagainya. Yang kedua, kita ada juga dari sudut kesihatan, pembinaan hospital dan sebagainya. Yang ketiga, untuk kebajikan, kita ada BHS. Kita ada lagi macam-macam bentuklah bantuan. Okey, kemudian ada infrastruktur untuk kemudahan awal. Contoh kita ada bas, kita ada teksi dan sebagainya. Kalau di Kuala Lumpur tu ada MRT, MRT dan sebagainya. Okey, semua itu adalah untuk membantu memudahkan urusan harian kita sehari-hari. Kemudian dari segi pertanian dan perindustrian. Okey, kalau syarikat-syarikat yang terlibat dengan industri, mereka perlukan wang modal dan sebagainya. Kalau pertanian mereka perlukan baja ke apa ke, so kerajaan boleh salurkan bantuan-bantuan ini untuk membantu meringankan beban petani dan sebagainya. Okey, seterusnya dari sudut keselamatan. Okey, polis, askar dan sebagainya kan berkhidmat siang malam. Okey, untuk memastikan contoh SOP hari ini betul-betul dipatuhi. Kalau tidak kes COVID ni mungkin sukar dikawal kalau tidak ada mereka yang berkawal siang malam, jaga jalan dan sebagainya kan. Kalau polis tu meronda setiap hari kalau hari ni di Mersing. Jadi kalau kita tidak ada dana yang cukup, macam mana mereka nak melaksanakan tugas? Okey, betul kita kena buat sesuatu tu dengan ikhlas, tapi keikhlasan itu bukan kita yang ukur. Manusia ni perlukan duit, perlukan wang untuk meneruskan kehidupan dengan tujuan nak beli makanan, untuk makan dan sebagainya. Jadi perlukan kepada kewangan. Jadi nak bayar gaji semua-semua ni macam mana caranya? Mesti kena ada sistem kewangan yang kukuh. Salah satunya adalah menerusi sistem percukaian yang diperkenalkan di negara kita. Dan yang terakhir adalah untuk tujuan pembangunan. Macam contoh dekat Mersing, apakah bentuk pembangunan yang wujud? Okey, dekat sini ada hospital, ada balai polis, ada bomba. Okey, semua itu merupakan infrastruktur asas bagi sesebuah daerah. Okey, dan juga jalan raya yang sempurna. Okey. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Datif Kendiri ni tak perlulah kita tengok sebab perkara tu adalah sama sahaja dengan apa yang kita dah bincangkan tadi. Okey, kemudian kita nak lihat apakah jenis-jenis cukai dan kesan kalau kita mengelak cukai tersebut dari aspek perundangan dan kewangan. Okey, secara ringkas, cukai ada 5. Cukai terbahagi kepada 5 jenis. Yang pertama, apa yang kita namakan sebagai cukai pendapatan. Okay. Yang kedua, kita ada apa yang kita namakan sebagai cukai kenderaan. Biasanya kita sebut sebagai road tax. Okay. Yang ketiga, cukai kenderaan. Cukai kenderaan pula silap. Cukai jalan. Okay, sorry silap. Bukan kenderaan, cukai jalan. Cukai jalan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai road tax. Yang ketiga kita ada cukai tanah. Okey, ini adalah untuk pemilikan tanah. Okey, pemilikan tanah kalau kita ada tanah berapa ekar kena bayar cukai. Kemudian yang keempat, kita ada apa yang dinamakan sebagai cukai pintu. Okey, cukai pintu ni adalah untuk bangunan. Okey, kalau tanah tu tanah lah. Okey, tanah ni kan macam contoh kita ada sebidang tanah. Di atas sebidang tanah tu ada bangunan. Okey, maka kita kena bayar apa? Kita kena bayar cukai tanah dan cukai bangunan. So dua-dua kita kena bayar. Okey, cukai bangunan ni kita sebut sebagai cukai pintu lah. Okey, dan yang kelima kita ada apa? Cukai perkhidmatan dan jualan. Okey, cukai perkhidmatan dan jualan. Okey, iaitu kita namakan dia sebagai SST, Sales and Service Tax. Sale and Service Tax, TAX. Okey, so kita ada 5 jenis cukai. Cukai pendapatan akan dikenakan kepada individu. Okey, individu yang layak. Iaitu pendapatan dia kalau ikut kepada tahun 2020
melebihi 35,000 setahun. Okey, 2020 melebihi 35,000 setahun. Okey, ni mesti itu adalah syarat paling utama untuk dikenakan cukai pendapatan. Tapi yang kedua kita ada juga cukai pendapatan yang dikenakan kepada syarikat. Ini adalah dia punya aturan-aturan dia. Yang ini nanti dia akan ada bagi tahulah syarul syarikat berapa pendapatan syarikat tersebut sebelum mereka dikenakan cukai pendapatan. Okey. So kita tengok apakah kesan jika kita tidak membayar cukai. Ni tengok untuk cukai pendapatan, yang pertama kita kena taksir sendiri. Okey, kita kena taksir sendiri iaitu membuat pengiraan untuk cukai pendapatan kita, berapa yang kita kena bayar, and then kita kena bayarlah kepada siapa yang kutip cukai pendapatan, LHDN. Inilah entiti yang bertanggungjawab untuk mengutip, untuk memungut cukai pendapatan daripada kita individu ataupun daripada syarikat. And then rekod untuk setiap perbelanjaan ini untuk cukai, taksiran cukai, kita mesti simpan segala dokumen, resit-resit yang berkaitan selama 7 tahun. Maknanya kalau pada tahun 2000, okey, kalau kata pada tahun 2006, okey, LHDN masih lagi boleh pungut. Okey, dia boleh tanya lagi, betul ke kamu ada buat perbelanjaan ini pada tahun sekian. Okey, kalau betul, maknanya apa? Maknanya kita akan mendapat keistimewaan lah. Kalau kata kita tidak ada resit tersebut, maka kita boleh dianggap sebagai menipu. Okey, taksiran ini ada kaedah untuk kita kira. Okey, kemudian lepas kita dah simpan rekod, lepas kita dah taksir, kita kena bayar kepada siapa LHDN tadi menerusi kaedah potongan cukai bulanan. Okey. Kita nak tengok yang berikutnya ini adalah kesan. Kesan kalau kita mengelak daripada cukai. Contoh yang pertama, okey, satu, kita tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Kita tak bagi tahu yang kita ni layak dikenakan cukai. Macam cikgu bagi tahu tadi kan, pendapatan melebihi daripada RM35,000 setahun. Okey, kita akan dikenakan cukai pendapatan. Kalau kita tak bagi tahu pada LHDN, maknanya kita tidak membuat kita tidak membuat pentaksiran. Okey, kita tidak membuat perakuan. Macam sekarang ni bulan 3 merupakan yang kita namakan sebagai bulan cukai. Bulan taksiran cukai. Bulan 3 hingga bulan 4. Okey, biasanya mereka yang dikenakan cukai akan sibuklah ni untuk cari resit dan sebagainya sebab nak buat taksiran cukai. Okey. Kena buat perisytiharan. Maknanya kita ni layak. Kalau kata layak, kita kena isytihar pada LHDN, kita layak dikenakan cukai, maka kita kena kira lah dan kita kena bayar. Yang kedua, kalau kita tidak melaporkan. So apa kesan dia? Okey, yang pertama tadi kalau kita tak bayar, kita boleh didenda sehingga RM20,000 setahun. Ataupun dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Tengok bahaya. Kalau tak bayar cukai, boleh dipenjara. Okey. Yang kedua, tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam BNCP. Maknanya kita menipu pendapatan kita. Kita ada banyak pendapatan sampingan, kita ada rumah sewa dan sebagainya, tapi kita tipu, kita tak ada pendapatan tersebut. Okey, kita hanya gaji kita hanya RM2,000. Sedangkan kita ada rumah sewa 10 buah. Okey, tapi kita tak isytihar yang ini. Jadi RM2,000 maknanya kita termasuk dalam golongan B40. Kita pula yang dapat bantuan. Okey, sedangkan kita ada banyak lagi pendapatan yang lain. Jadi kat sini kita boleh dianggap sebagai menipu. So bila kata menipu, apa yang berlaku? Kita boleh dikenakan denda RM1,000 sehingga RM10,000 dan penalti sebanyak 20% atau cukai atas cukaian terkurang lapor. Yang ketiga, kalau kita memberikan maklumat yang palsu ataupun tidak tepat, kita boleh dikenakan denda RM1,000 sehingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai yang terkurang lapor. Dan yang keempat, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Kita tolong kawan kita elak cukai pun kita boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua,
kita ada juga apa yang kita namakan sebagai cukai jalan. Okey, cukai jalan dikenakan kepada siapa? Kepada kita pengguna jalan raya. Contoh, kamu pergi ke kedai, kamu beli motor. Okey, beli motor. So, apabila kamu beli motosikal, contoh ni motosikal kan, kamu beli. Okey, macam mana motosikal Saya bukan pandai melukis. Okey, macam itulah. Lebih kurang. Okey. Okey, so motosikal. Motosikal, ya, kamu boleh naik walaupun tidak bayar cukai. Betul. Tapi apabila disaman, kamu akan dikenakan hukuman dan juga boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000. Maknanya kena bayar cukai. Okey. Bila nak bayar cukai, contohnya ni bila kita beli motosikal. Okey, bila kita beli motosikal, satu kita kena carum insurans. Lepas kita dah ada insurans, yang kedua kita kena bayar cukai jalan. Okey, bila kita dah bayar cukai jalan, and then barulah kita boleh bawa motor kita ni atas jalan raya secara sah. Kalau tak, kita dianggap sebagai orang yang menceroboh jalan raya. Okey, begitu juga kalau kita beli kereta, maka kita ada kaedah perkiraan. Kita kena kira cukai kereta kita tu berapa, and then kita kena bayar cukai kereta kita tu, and then barulah kita boleh bawa kereta kita di atas jalan raya. Ataupun kita boleh dikira sebagai pengguna yang haram lah, pengguna jalan raya yang haram. Cukai jalan dikenakan kepada siapa? Kepada seluruh kenderaan bermotor, iaitu contohnya motor, kereta, lori, bas dan sebagainya. Okey. Pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh. Maknanya cukai jalan ni perlu diperbaharui setiap tahun. Setahun sekali lah kena bayar. Okey. Dan kenderaan yang telah tamat tempoh perlu dirujuk kepada Puspakom. Puspakom ni siapa? Puspakom ni adalah entiti ataupun badan kerajaan yang akan memeriksa kenderaan kita itu adalah selamat untuk digunakan di atas jalan raya di negara kita. Okey. Itu tujuan Puspakom. Okey. Kalau cukai jalan tak dibayar, maka kenderaan itu tidak dibenarkan berada di atas jalan raya. Okey. So, kesan mengelak cukai tadi, cikgu dah bagi tahu boleh didenda sehingga RM2,000. Okey, berikutnya kita lihat yang seterusnya, ini yang kita namakan sebagai cukai pintu. Tadi cikgu bagi tahu kan. Okey, kalau kita memiliki bangunan. Bangunan ni tak kisahlah bangunan kedai, premis kedai, ataupun kalau kita ada rumah. Okey. So semua bangunan yang kita miliki, kita akan dikenakan cukai pintu. Okey, cukai yang dikenakan kepada pegangan ataupun harta tanah, rumah kediaman ke, industri ke, bangunan komersial ke, ataupun tanah kosong. Okey, kita akan dikenakan kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersih longkan dan sebagainya. Itu yang dinamakan sebagai cukai pintu. Cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran tahunan. Okey, pihak yang kutip siapa? Majlis daerah. Tengok dia ada badan-badan yang terlibat. Okey, kalau kata tadi apa nama ni? Kalau cukai pendapatan, LHDN yang aku kutip. Kalau cukai jalan siapa? Okey, pihak JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Okey, kalau cukai pintu siapa yang kutip? Majlis daerah ataupun Majlis Perbandaran. Okey, kesan kalau kita tak bayar cukai pintu, apa yang berlaku? Okey, kita boleh dikenakan notis dalam borang E. Okey, ini merujuk pada akta-akta sekianlah. Okey, yang kedua, kalau kita tak bayar juga, kita gagal untuk menjelaskan cukai. Okey, apa yang dikenakan? Waran. Waran tahanan. Kita boleh ditangkap dan kita boleh dipenjarakan, masuk mahkamah dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada apa yang dinamakan sebagai cukai tanah. Okey. Cukai tanah ni, kalau kita ada tanah kira tanah ni ada banyak jenis kan. Kita ada tanah pertanian ataupun kita ada tanah yang bangunan. Okey, so tanah ini, apabila kita ada tanah, maknanya kita boleh bercucuk tanam ataupun kita boleh bina bangunan dan sebagainya. Kita akan mendapat hasil daripada tanah yang kita miliki. So, apabila ada hasil, maknanya kita mesti bayar cukai. Konsep dia gitu. Apabila ada hasil, kena bayar cukai. So, cukai yang dikenakan terhadap tanah pertanian. Tengok, tanah perusahaan ataupun tanah bangunan. Maknanya tanah-tanah ini adalah tanah yang boleh mendatangkan hasil. Kalau kita ada banyak tanah, so banyaklah cukai yang kita kena keluarkan.
So siapa yang kutip cukai tanah ni? Sama juga dengan yang tadi. Kalau tadi majlis daerah, sekarang ni kalau cukai tanah yang kutip adalah pejabat tanah dan galian. Okey, kesan daripada kita elak cukai. Yang pertama, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Apa yang akan dikeluarkan? Notis. Mula-mula notis amaran. Yang kedua, kalau gagal lagi, apa yang boleh? Okey, tanah kita boleh dirampas. Tengok. Walaupun kita ada tanah tu banyak sekalipun, kalau kita gagal menjelaskan cukai, maka tanah kita boleh dirampas. Boleh disita lah maksudnya kat situ kan. Okey. Yang berikutnya. Okey, yang berikutnya kita lihat cukai jualan dan perkhidmatan. Ini siapa kalau biasa pernah pergi makan KFC kan? KFC dekat Mersin tu pun ada KFC. Okey, kalau kamu pergi KFC, kamu cuba tengok resit. Tengok resit. Dekat dalam resit tu, dekat situ ada dia tulis cukai. Dalam tu ada kalau kita perasan. Okey, so cukai ni dikenakan kepada apa? Satu, kepada cukai jualan. Okey, cukai jualan. Yang kedua, dikenakan pada apa? Pada perkhidmatan. Ini dua benda yang berbeza. Okey, contoh kan, kalau kita naik kapal terbang. Kita naik kapal terbang, okey, kita akan dikenakan cukai perkhidmatan. Untuk apa? Contoh kita berada di dalam kapal terbang tersebut. Okey, ada pramugari yang akan membantu kita. Kalau kita berada di terminal airport, akan ada pegawai-pegawai petugas yang akan membantu kita. Semua itu akan dikenakan charge. Bukan free. Mereka akan dibayar. Okey, untuk tujuan tersebut. Okey, so cukai jualan dan perkhidmatan berkuat kuasa bermula bila? 1 September 2018. Yang mana terdiri daripada dua, iaitu cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Dia dua benda yang berbeza, tapi di bawah satu benda yang di bawah satu kepala yang sama, di bawah satu pokok yang sama. Okey, cukai jualan ialah cukai yang dikenakan atas jualan pada peringkat pengeluaran dan pengimportan. Okey, manakala cukai perkhidmatan, cukai yang dikenakan bagi pengguna. Okey, yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, nampak? Okey, insurans, takaful, okey, penyediaan makanan dan minuman, F&B, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Banyak aspek yang dikenakan cukai. Kemudian, pengeluar dan pengimport dengan nilai jualan barangan melebihi RM500,000 perlu didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Ni kalau siapa terlibat dengan dunia ekspor import kan, dia kena tengok apakah hasil dia. Okey, kemudian pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang melebihi nilai ambang RM500,000. Okey, dia ada paras dia. Paras dia RM500,000. Kalau melebihi, apa yang berlaku? Okey, dia akan dikenakan nilai perkhidmatan bercukai disediakan melebihi nilai ambang RM1,500,000 setahun. Perlu daftar juga di bawah Akta Cukai Perkhidmatan. Tadi ni kalau RM500,000 adalah untuk tujuan import dan pengeluar bawah cukai jualan. Tapi kalau untuk pembekal perkhidmatan, kalau melebihi RM1,500,000 maka mereka perlu daftar juga. Okey, kemudian pengutipan cukai ni bawah siapa? Bawah kalau yang ini di bawah cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan, itu penerima perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan dibayar kepada kerajaan. Contoh kalau kita pergi makan KFC, so yang kutip tu siapa? KFC yang aku kutip daripada siapa? Daripada kita lah. Kita yang tukar makan tu kan. Okey, kita yang pergi beli makanan kat situ, kita akan dikenakan cukai. Okey, mereka akan kutip. Dan apa yang mereka buat? Okey, mereka akan bagi pada kerajaan. Mereka perlu jelaskan cukai ini kepada kerajaan. Maknanya, senang cerita kita bayar kepada kerajaan. Mereka hanya membantu kutip sahaja. Okey. Next, kesan kalau kita elak cukai perkhidmatan. Apa yang berlaku? Okey. Sengaja elak, apa berlaku? 10 kali ganda daripada 10 hingga 20 kali ganda daripada nilai cukai. Okey, yang kedua, okey, kita boleh dikenakan 20 sehingga 40 kali ganda. Okey, kemudian amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Maknanya kita mengelak, kemudian kita tak boleh nak tentukan berapalah yang kita elak tu. Okey, kita boleh dikenakan denda sehingga 50 sehingga RM500,000. Nampak? Okey, dan yang ketiga, pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar, maknanya menipu lah. Menipu cukai, dia boleh kenakan denda
RM2,000 sehingga RM20,000. So nampak kesan daripada mengelak cukai itu adalah sangat besar. Okey. So senang cerita, kalau kita ni layak dikenakan cukai, kita bayar sajalah. Okey. Kita tak payah banyak songeh, kita tak perlu menipu, kita kena bayar mengikut amount yang ditetapkan, mengikut kadar yang ditetapkan. Itu kalau kata kita layak untuk bayar cukai. Okey. So untuk hari ni cikgu rasa cukuplah sampai situ dulu. Okey. Kita lihat. And then yang akan datang, kita akan mula melihat kepada pengiraan. Okey, pengiraan bagaimana nak kira cukai pendapatan, macam mana nak kira cukai pintu, macam mana nak kira apa nama ni yang kita namakan sebagai cukai tanah. Okey, kemudian cukai jualan, cukai perkhidmatan, okey, dan juga cukai kenderaan. So dia ada kaedah-kaedah pengiraan yang tersendiri. Jadi yang itu kita akan lihat kemudian. Jadi untuk hari ini apa yang perlu kamu buat adalah satu, ini tugasan tugasan. Okey, tugasan ini adalah berbentuk nota lah. Okey, kamu perlu buat nota yang mana dalam nota tu satu, okey, apakah tujuan cukai? Okey, yang kedua, okey, apa jenis-jenis cukai? Okey, jenis-jenis cukai. Tak ada 5 kan? Okey, sejenis cukai. Kita tengok apa? Contoh pendapatan. Okey, yang kedua, daripada situ kita nak tengok yang ketiga, siapa yang bertanggungjawab. Okey, siapa yang bertanggungjawab untuk memungut cukai. Okey, siapa yang bertanggungjawab untuk kutip cukai. Dan yang keempat adalah apa kesan kalau kita elak cukai. So ada 4 benda yang kamu kena keluarkan. Ini kita boleh buat dalam bentuk jadual untuk lebih nampak, lebih mudah kan. Kesan kalau elak cukai. Okey. So cukuplah kita berhenti sampai situ sahaja. Okey. Baik, ada apa-apa persoalan sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ini? Okey. Mirul, Sazwani, Fatin, Haida, Azhar. Tak ada Okey, kalau tak ada maknanya kita boleh berhenti di sini. Okey, jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As.